KB Channel. Saya nak beritahu pada Hisham Jalil, nak tolak macam mana? Pakai otak lah. Nak tolak macam mana? Dalam keadaan orang Melayu dah berpecah belah dibuat oleh Mahathir ni, hari ni kau boleh bersekongkol dengan Mahathir. Di depan dia bermuka-muka menampakkan kononnya dia bersama dengan Datuk Seri Najib. Di belakang dia bersekongkol dengan Tuan Dr. Mahathir. Dan dia suruh orang UMNO ni kerjasama dengan Perikatan Nasional. Takkan kita tak boleh baca di mana kedudukan dia sebenarnya? Jadi di mana datang logiknya nak suruh kita pergi Solo hari ni, apatah lagi hari ni dia sudah mula menyeru, Hisham Jalil sudah mula menyeru supaya kita menyokong Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Pertama, bahawa Muhyiddin pun takkan serah kursi ni pada Samsuri. Itu hanya retorik untuk memenangkan Samsuri di Kemaman. Okey Dok, saya nampak Hisham Jalil punya game ni kan, dia lebih kepada orang kata politik ultra Melayu dan sebagainya. Adakah ia ini masih relevan? Saya nak beritahu pada Hisham Jalil, UMNO perintah 61 tahun, UMNO kekal berkuasa 61 tahun. Kerana UMNO ketika itu mendapat dokongan bukan Melayu tau. Bukan kerana UMNO wujudkan kerajaan Bumiputera. Kena terima hakikat bahawa kita ni tak sampai 70% Bumiputera kat Malaysia ni. Masih ada lebih 30% bukan Bumiputera. Kita tak mungkin boleh bentuk kerajaan secara bersendirian dan stabil. Bentuk kerajaan secara bersendirian possible. Kalau semua wakil rakyat Melayu ni bersatu, kita boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang tidak stabil, macam mana apa yang berlaku dalam tempoh penggal yang lepas. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 126 orang, bungkus Mahathir. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 114 orang, bungkus Muhyiddin. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 114 orang. Akhirnya Ismail Sabri terpaksa tunduk dengan desakan-desakan untuk membubarkan pilihan raya. It's not going to be a stable government. Bila kerajaan tak stabil, pelabur lari, peluang pekerjaan hilang, kadar pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi menguncup, akhirnya banyak masalah lain akan berlaku. Keadaan ekonomi akan lebih teruk, hidup rakyat akan lebih terjejas, beban hutang rakyat tanggung akan bertambah. Akhirnya apa akan berlaku pada negara kita? Kita hari 61 tahun BN memerintah ni, kita ketika itu memerintah bersama rakan-rakan BN yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu sama. MCA pada ketika itu menyumbang banyak kerusi, MIC menyumbang banyak kerusi, Gerakan menyumbang banyak kerusi. Itu sebab kerajaan BN stabil. Hari ini yang menyebabkan kita mempunyai kerajaan yang stabil ada 152 orang. Suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa kerana kerajaan hari ini mendapat dokongan sebahagian daripada orang Melayu dan sebahagian juga daripada bukan Melayu. Dan kelebihan hari ini yang menyebabkan kita boleh ada 152 kursi walaupun sokongan orang Melayu kita hanya lebih kurang separuh. Kita tak boleh kira apa yang berlaku di Pantai Timur. Pantai Timur Kemaman betul 2/3 orang Melayu di sana nakkan PAS. Tetapi keputusan seluruh Malaysia tak boleh kira macam tu. Kena kira berapa undi yang BN dapat daripada orang Melayu, berapa undi yang PH dapat daripada orang Melayu. Dan ini lebih kurang separuh. Separuh daripadanya masih bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan lagi lama kerajaan ini memerintah, lagi lama orang tengok bahawa okey. Bila DAP bersama dengan kita, dengan UMNO, dengan PKR, dengan Amanah berada dalam kerajaan, tak ada masalah. Maka lambat laun jumlah orang Melayu yang yakin ini akan bertambah. Macam Tok Mak Hassan cakap, nak yakinkan orang Melayu memang sukar, tetapi tidak mustahil. Kita sebagai pimpinan UMNO sewajarnya kita memainkan peranan meyakinkan orang Melayu untuk bekerjasama dengan rakan baru bukan Melayu kita ni. Bukan kita tak pernah berkawan dengan rakan bukan Melayu. Kita pernah berkawan dengan MCA. Kita pernah berkawan dengan Gerakan. Kita pernah berkawan dengan MIC. Tak ada masalah. Kenapa hari ini kita tak boleh berkawan dengan rakan bukan Melayu daripada DAP? Kita kena terima hakikat. Mereka mendapat sokongan 98%, 97-98% daripada rakan-rakan bukan Melayu. They managed to garner full support. Bukan majority tau. Ini full support. Nearly 100%. Nak tolak macam mana? Pakai otak lah. Nak tolak macam mana? Dalam keadaan orang Melayu dah berpecah belah dibuat oleh Mahathir ni, hari ni kau boleh bersekongkol dengan Mahathir. Bila orang Melayu dah berpecah belah, hanya orang Melayu, segmen orang Melayu yang boleh mendapat sokongan daripada bukan Melayu sama, boleh mentadbir secara stabil. Dan ini dah terbukti hari ini. Cuba kalau itu hari 115 orang yang Muhyiddin dapat,
It's not going to be a stable government. Betul lah ramai bumi putera dalam kerajaan, tetapi adakah ianya stabil? Dah terbukti tak stabil. Kalau sebelum pilihan raya 2022, UMNO pernah tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Bila 8 orang tarik sokongan terhadap Muhyiddin tumbang, apa jaminan benda itu tak berlaku balik? Tambahan pula dengan sikap attitude Muhyiddin yang khianat kepada kita, tikam belakang kawan-kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri, cuba nak menganiaya Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Takkan kita nak bagi peluang lagi sekali? Bodohlah kita. Isyam patut fikir benda ni sebagai seorang yang cerita yang dia ni pakai ekonomi, Bijak pandai. bijak pandai. Takkanlah bebal sangat nak biarkan negara ni berada dalam keadaan tidak stabil, ekonomi jahanam. Negara ni akan runtuh. Bila negara ni runtuh, yang paling teruk terbebanilah orang Melayu. Kerana orang Melayu hampir 70% rakyat negara ni. Takkan ni dia tak boleh fikir? Ini dia kena faham. Kalau dia cakap dia ni pejuang Melayu lah, kalau dia duk ulang nak kerajaan bumi putera, kerajaan bumi putera, kerajaan bumi putera ni, hancur negara kita. Sebab akhirnya bila bentuk kerajaan, ada je sebarang ancaman daripada parti-parti ataupun 2-3 orang. 3 orang cukup. 3 orang tarik diri bungkus kerajaan. Maka bila masa negara ni boleh ada darurat lagi sekali, boleh ada lockdown lagi sekali. Dan bila lockdown ni, bila darurat ni, mereka boleh belanjakan duit negara. Macam mana mereka melaksanakan skandal Jana Wibawa, macam mana mereka boleh naikkan judi daripada 8 kali jadi 22 kali, ambil duit toke-toke judi ni. Takkan Hisham Jalil nak lihat benda ni berlaku lagi pada negara kita? Itu sebab saya minta rakyat Malaysia ni jangan terpedaya dengan tipu helah manusia macam ni. Cukup bahaya, licik. Di depan dia bermuka-muka menampakkan kononnya dia bersama dengan Datuk Seri Najib. Di belakang dia bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir. Dan dia suruh orang UMNO ni kerjasama dengan Perikatan Nasional. Takkan kita tak boleh baca di mana kedudukan dia sebenarnya? It's not with us. Kalau dia ni seorang yang bermaruah, letak jawatan secara terhormat, sertai Perikatan Nasional. Dah dia tak boleh kerjasama dengan DAP, okey, sertai Perikatan Nasional. Dia tak boleh kata ahli akar umbi mana? Kalau ahli akar umbi mahukan UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, campaign manager yang nakkan supaya pertandingan presiden dan timbalan berlaku, bukan calang-calang orang lulusan Oxford, gagal. Lebih 95%, lebih 95% perwakilan nak Datuk Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan menang tanpa bertanding jawatan presiden. Sedangkan semua ahli UMNO tahu inilah 2 orang yang telah mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH. Kalau misalnya ahli akar umbi tak setuju dengan pandangan Datuk Zahid, kita kena kerjasama dengan PH. Dengan keputusan MT, kita kena kerjasama dengan PH. Maka 2 orang ni tak boleh menang tanpa bertanding dengan sokongan lebih 95%. Pakai otak lah sebelum cakap. Di mana datang logiknya? Orang lain dia boleh tipu dengan cerita akar umbi dia. Tapi ini keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Nak tipu macam mana? Syam cakap Dekat sikit. Dia cakap tu kalau UMNO nak menang balik dalam PRU akan datang, kena berhenti jadi baru DAP tu. Maksudnya support DAP, backup DAP ni tu. Saya nak cakap terus terang lah hari ni suka tak suka, disebabkan Melayu dah dipecahkan oleh Tun Dr. Mahathir ni, UMNO tak mungkin boleh pergi solo dan boleh memerintah. No way. Kalau UMNO kekal bertanding macam pilihan raya lepas, kita bertanding 114 kursi. Dulu kita bertanding 122 kursi tahun 2018. PRU yang baru ni kita bertanding 114 kursi. 114 kursi. Kalau UMNO dapat sokongan 70% sekalipun, UMNO tak boleh perintah. Ni kena faham. Kalau UMNO hari ni dapat sokongan 70% orang Melayu sekalipun, UMNO tak boleh perintah. UMNO mesti cari rakan bukan Melayu untuk berada dalam kerajaan. Dan hari ini UMNO tak ada alternatif. Rakan bukan Melayu yang dapat undi bukan Melayu dan menang pilihan raya ialah kawan-kawan dalam PH. Takkan bodoh sangat Isyamuddin ni. Simple matematik Hisham Jalil ni. Isyamuddin, Hisham Jalil sama bodoh. Simple matematik. Itu kalau UMNO dapat 70%. Tapi UMNO dah try. We have
we have gone solo di Melaka, di Johor, kan? Dan dalam pilihan raya umum. Apa jadi? Melaka dan Johor, alhamdulillah, kerana pada ketika itu kita bubarkan Don on the right timing. Timing itu penting. Masa tu COVID masih tinggi, masyarakat Cina rata-ratanya mereka ni health conscious, dia takut keluar mundi, banyak orang Cina tak keluar mundi, kan? Tetapi bila kita delay pilihan raya, musuh kita tambah kekuatan, musuh kita tambah fitnah ke atas diri kita, musuh kita lebih united, musuh kita dapat bantuan kewangan akibat daripada menandatangani CSA, musuh kita juga mendapat peluang untuk buat duit, ya. Bersatu pun musuh kita melalui Jana Wibawa, melalui kenaikan cabutan nombor bertuah khas ni daripada 8 kali ke 22 kali. They are more prepared to go against us. Hancurlah kita. Ini kena faham. Hari ini dalam keadaan kita dah berpecah belah teruk ni, dan kita dah tinggal 26 kursi, tak payahlah nak cerita dapat 70%. Ada jaminan kita boleh dapat 60% sokongan orang Melayu kalau kita pergi solo. Dan kalau kita pergi solo sebelum pilihan raya, kita pergi solo, menang pilihan raya, kita dah tentu tak boleh bentuk kerajaan. Last kali kita kena cari juga kawan-kawan bukan Melayu ni. Jadi kalau dah itulah akhirnya jadinya, kenapa tak daripada sekarang ini kita perkukuhkan kedudukan kita bersama dengan PH. Rakan-rakan PH boleh kontes di kawasan-kawasan bukan Melayu. And I believe they will win not only 90, not only 95, they might win 100% non-Malays punya seats. 100%. I can warranty this. Because why? Hari ini yang kawasan yang dimenangi oleh MCA, MIC, ini adalah kawasan Melayu. Jangan lupa tu. Kawasan bukan Melayu ni dimenangi oleh DAP, dimenangi oleh PKR. Ini kita kena terima hakikat. Jadi di mana datang logiknya nak suruh kita pergi solo hari ni? Apatah lagi hari ni dia sudah mula menyeru, Hisham Jalil sudah mula menyeru supaya kita menyokong Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Pertama, kalau dia ni tak bodoh, dia percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Muhyiddin Yassin. Tapi disebabkan dia bodoh, dia tak tahu bahawa Muhyiddin pun takkan serah kursi ni pada Samsuri. Itu hanya retorik untuk memenangkan Samsuri di Kemaman. Kalau betul dia nak serahkan kursi Perdana Menteri kepada Samsuri, percayalah, dia akan mulakan dengan meminta Haji Hadi dan juga Tuan Ibrahim Tuan Man mengosongkan kursi Presiden dan Timbalan, supaya Samsuri boleh diangkat menjadi pemangku Presiden PAS. Selaku pemangku Presiden PAS yang mempunyai jumlah kursi terbanyak di Parlimen di kalangan pembangkang, maka dia, Muhyiddin, perlu berjiwa besar memberikan laluan kepada Sanusi sebagai pengurusi Perikatan Nasional, kepada Samsuri sebagai pengurusi Perikatan Nasional. But that will never happen. Sebab Haji Hadi akan pegang kuasa dia. Kuasa dia tu penting. Dia akan pegang kuasa dia. Tuan Ibrahim akan pegang kuasa dia. Dia tak akan lepas, tak akan beri laluan kepada orang yang lebih muda, orang yang lebih bijaksana. Apa tak lagi Muhyiddin, dia dah belanja berapa banyak, takkan dia nak lepaskan kursi Perikatan Nasional tu kepada Samsuri? No way. Okay.